pada hari hadis ini larangan yang nyata bagi mengkhususkan malam Jumaat dengan sesuatu solat yang tiada pada malam-malam yang lain. Kalau kita baca kitab Jawi Melayu, minta maaf tuan-tuan, dengan kita hormat ulama-ulama dia, tapi banyak kitab Melayu kata solat malam Khamis, solat malam Jumaat, solat malam Rabu, solat semua ada solat khas. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Al-Manarul Munif menyatakan semua hadis yang menyebut solat-solat khas bagi setiap malam tertentu bagi dalam seminggu adalah hadis yang palsu sama sekali, yang direka oleh orang-orang yang mereka. Sedangkan hadis ni Nabi larang malam Jumaat buat sembahyang khas. Ni hadis Sahih Muslim ni. Kadang orang kata, yalah hadis ada, tapi ulama kita kata dia duk kira ulama dia besar pada Nabi tu. Tok guru kita pun nak murid dia ramai. Besok hampir berimpun dengan dia, jangan berimpun dengan Nabi SAW. Ada orang, auzubillah tuan-tuan, dalam perkara yang seperti ini duka cita. Cukuplah kita bila qala Allah qala Rasulullah. Betul para ulama kata Al-Quran dan Sunnah tidak memerlukan sokongan para ulama. Cakap ulama memerlukan sokongan Quran dan Sunnah. Quran Sunnah tak perlu sokongan ulama. Allah dan Rasul ulama tak sokong pun tak apa. Tetapi ulama kalau bercakap perlukan sokongan Allah dan Rasul, kena ada dalil Quran dan Sunnah. Nanti saya akan nak sebut apa beza dah, nanti saya sebut tuan-tuan. Apa kata Nawawi? Pada hari hadis ini larangan yang nyata bagi mengkhususkan malam Jumaat dengan suatu solat yang tiada pada malam-malam yang lain, dan puasa pada siangnya seperti yang dinyatakan. Sepakat para ulama akan kemakruhannya. Para ulama berhujah dengan hadis ini mengenai kesalahan solat bid'ah yang dinamakan solat raghaib. Nawawi kata, semoga Allah memusnahkan pemalsu dan pereka solat ini. Ini kerana sesungguhnya ia adalah bid'ah yang mungkar daripada jenis bid'ah yang sesat lagi jahil. Sembahyang dia kata mungkar dan sesat. Nawawi kata. Pasal apa? Pasal Nabi tak sebut. Padanya kemungkaran yang nyata. Sesungguhnya sejumlah para ulama telah mengarang carangan yang berharga begitu banyak dalam memburuk dan menghukum sesat orang yang menunaikan solat tersebut dan perekanya. Para ulama telah menyebut dalil-dalil keburukannya, kebatilannya dan kesesatan para pembuatnya. Tuan-tuan, solat raghaib ni ialah sembahyang Jumaat pertama bulan Rejab. Kitab yang menyokong amalan ini duka cita ialah kitab Ihya Ulumuddin. Dengan kita hormat Al-Imam Al-Ghazali, kita sayang kat dia, dia imam. Tapi kita kata dalam bab ini hadis ni palsu. Dia tak mungkin, dia tak sangka kata palsu. Ulama-ulama hadis seperti Imam Nawawi bagi tahu ni palsu. Ikut cakap Imam Nawawi ni, dia sindir Al-Ghazali ni kerah lah. Cara dia kata Tuhan musnahkan Tuhan. Kira kita tak kata macam tu lah. Kita kata mungkin Al-Ghazali tak tahulah. Mungkin dia tak tahu. Tuhan rahmat dia dalam Ihya pun ada bab yang baik. Tapi dengan tak boleh dinafikan, dalam Ihya banyak benda yang hadis-hadis yang palsu. Tak boleh dinafikan. Saya ada tulis buku saya menangkis pencemaran terhadap agama dan tokoh-tokohnya. Tuan-tuan baca buku tu ada bab tentang Ihya. Kemudian kalau tuan-tuan baca majalah I bulan 10, saya ada tulis satu tajuk, katakan tidak pada Wahabi. Tuan-tuan baca, katakan tidak pada Wahabi. Saya ada tulis mengenai sikit menyentuh masalah itu, dan insya-Allah ada tulisan yang akan disiarkan oleh utusan mengenai kitab Ihya Ulumuddin. Kita hormat jasa ada, buku ada benefit ada faedah. Cuma hadis palsu kena habaq kata palsu. Yang salah kena kata salah. Kalau tidak nanti susah kita. Nanti saya akan sebut benda ni. Perhatikan bahawa Al-Imam Nawawi tidak menamakan solat yang tidak wujud dalam hadis sebagai bid'ah hasanah. Imam Nawawi tak kata semayang tu bid'ah hasanah. Padahal semayang ni dia buat setengah tempat di dalam negara kita. Dia katakan amboi depa ni orang nak semayang pun dia kacau. Benda ni semayang benda baik. Bid'ah betul lah. Bid'ah ada dua. Ulama kata bid'ah hasanah, dia kata. Sedangkan ulama yang kata bid'ah hasanah telah menghukum dengan begitu keras benda ni. Tu saya kata masalahnya telah gunakan cap salah barang. Salah barang. Hadirin mukminin sekalian, tengok apa pula kata Imam Nawawi sebut antaranya lagi, kata dia bid'ah yang buruk lagi mungkar. Jangan terpengaruh orang ramai yang melakukan di banyak negeri. Jangan terpengaruh dengan apa yang disebut dalam Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin, kata dia.
Okey, kita tengok pula Kunuri Arwah Nawawi kata apa? Mungkin dia kata bid'ah hasanah kot, pasal dia yang nak keluar bid'ah hasanah ni. Tengok muka surat 40. Dia sokong ulama-ulama Syafi'i. Kata dia, adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan menghimpunkan orang ramai kepadanya adalah tidak diriwayatkan daripada Nabi sedikit pun. Ia adalah bid'ah yang tidak disukai. Tu tokeh hak sebut perkataan bid'ah hasanah. Dia sebut macam lain, kita pi pinjam istilah dia, pi pelekat kat benda lain.